Saudara-saudara yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu kejutan besar dan buruk untuk Muhyiddin Yassin dan kepemimpinan Perikatan Nasional. Saya mendapat satu maklumat ini berkaitan dengan beberapa wakil rakyat bersatu yang berpaling tada. Sudah pasti kita sudah dengar bersatu yang telah menghantar notis kepada Speaker Dewan bagi 6 ahli parlimennya supaya pengosongan kerusi berlaku. Namun saudara-saudara, satu maklumat yang saya dapat daripada laman X Abang Aji dengan caption PN kalah 8-0. Kenapa 8-0? Nah, di sini saya akan kongsikan. Ini sudah pasti berkaitan dengan perlucutan jawatan bagi beberapa wakil rakyat bersatu yang isytihar sokong PMX. Melalui caption daripada entry X Abang Aji, PN kalah 8-0, 6 MP dan 2 adun. Tidak dikira lompat parti dan tak perlu kosongkan kerusi. Kalau 8 wakil rakyat bersatu ini tidak perlu kosongkan kerusi, bermakna bersatu sudah tersilap langkah. Dengan caption tersebut di bawah dengan satu gambar, pindaan perlembagaan, larangan bertukar parti dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. Pemecatan ahli Dewan Rakyat sebagai suatu pengecualian. Pemecatan seseorang dari parti mereka tidak dianggap sebagai bertukar parti dan adalah satu pengecualian di bawah pindaan ini. Ini adalah berdasarkan sebab-sebab seperti berikut. Nah, saudara-saudara, dengarkan 3 poin utama ini. Yang pertama, pemecatan disebabkan ahli Dewan Rakyat yang mempunyai masalah disiplin atau masalah dalaman parti politik dan dipecat oleh parti politik beliau. Poin yang kedua, hal pemecatan memerlukan pendekatan yang berbeza supaya parti politik tidak menyalahgunakannya. Dan yang poin yang ketiga, hal pemecatan adalah suatu perkara yang di luar kawalan ahli Dewan Rakyat. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, berkaitan dengan ini, adakah sudah terang-terang bahwa PN memang kalah 8-0 menurut caption daripada entry X Abang Aji? 6 MP dan 2 adun, tidak dikira lompat parti dan tak perlu kosongkan kerusi. Di dalam comment section menyatakan, aku dah cakap PN syok sendiri. Sebab tu kelam kabut minta buat PRK. Nik Amar tu tak boleh buat kira. Dok tahu gapo. Kalau lawan dekat mahkamah, mau tersabut ketayap Pak Haji. Lepas ni, bolehlah geng yang tidak sebulu Zahid buat benda yang sama. PRU barulah nampak. Saudara-saudara, mungkin ini satu lagi persoalan yang timbul. Menurut salah satu komentar di sini menyatakan, lepas ni bolehlah geng yang tidak sebulu dengan Zahid Hamidi, yaitu timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO dan pengurus CBN, buat benda yang sama. Nah, itu pun menjadi persoalannya. Adakah beberapa wakil rakyat daripada BN juga akan melakukan perkara yang sama dilakukan oleh wakil rakyat bersatu yang berpaling tanah? Anda boleh lihat di dalam ruangan entry X Abang Aji, PN kalah 8-0. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu lagi kenyataan padu daripada Perdana Menteri, daripada Kerajaan Perpaduan, yang pasti membuat Tun Dr. Mahathir terkejut ataupun terperanjat. Kerana ini adalah berkaitan dengan BlackRock yang menjadi bualan ramai orang.
yang berkaitan dengan syarikat Israel. Nah, saudara-saudara, menerusi satu perkongsian daripada Harapan Daily, artikel bertajuk "Siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi dulu?" Bidas PM Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas tindakan pihak tertentu yang menunggang isu penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airport Holdings Berhad ataupun MAHB. Katanya, sebagai Perdana Menteri, beliau akan melakukan segala yang termampu bagi membawa suara rakyat Palestin. Namun dalam masa yang sama, tidak boleh mengambil tindakan yang akan melemahkan ekonomi negara. Saya percaya ada hujah yang diberikan secara ikhlas. Ada sebahagian lagi nak tunggang sebagai isu politik. Boleh tegur saya, tak ada masalah. Tapi jangan nak tunjuk pahlawan. Siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi di sini dulu? Kapal mana yang dibenarkan masuk oleh mantan Perdana Menteri tahun 2002? Diteruskan oleh semua kerajaan, semua pemimpin termasuk mantan-mantan menteri yang bising sekarang. Saya ambil keputusan batalkan kerjasama dengan semua syarikat Israel yang beroperasi dari Israel. Bagaimana dengan syarikat yang ada operasi di Amerika Syarikat, Jerman, China yang ada kaitan dengan Israel? Tak ada upaya kita dalam keadaan sekarang membatalkan kerana akan jejaskan ekonomi negara. Kita runding dulu dengan Global Infrastructure Partner GIP. Akhir tahun lalu, BlackRock ambil alih. Semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan hasrat MAHB menjual 30% saham mereka kepada BlackRock yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel. Sebelum ini Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul mempertahankan keputusan kerajaan membenarkan BlackRock memiliki pegangan dalam Malaysia Airports MAHB. Dan di dalam artikel yang sama, di dalam Harapan Daily juga menyatakan, dulu PM7 jumpa BlackRock minta masuk melabur. Sekarang dia pula tanya. Ini pasti satu kejutan untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ataupun mungkin ini satu amaran daripada kerajaan Madani. Tun Dr. Mahathir yang lantang bercakap tentang penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airport Holding Berhad mengundang kecaman warganet. Bekas Perdana Menteri ketujuh itu dikritik dan dihujani sindiran, termasuk mudah lupa. Mudah lupa. Adakah ini sedikit sebanyak akan menimbulkan persoalan? Adakah Mahathir sudah hilang ingatan? Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Mahathir sendiri memberikan taklimat kepada pengurus dana termasuk BlackRock yang melabur di Malaysia. Kemarin Mahathir yang dianggap top one kesayangan walaun itu membidas keputusan MAHB yang berhasrat menjual 30% saham mereka kepada firma yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel. Apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.